2.3 juta penduduk Gaza berdepan masalah bekalan air bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Budi Ishtawa Hanafi dalam Dunia 10. Lebih 18,000 rakyat Palestin terkorban akibat serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu hingga kini. Serangan terbaru dilancar Zionis semalam menyasarkan kawasan Rafah di selatan Gaza yang memusnahkan sebuah rumah selain mengakibatkan ramai cedera termasuk kanak-kanak. Serangan menggambarkan Zionis sama sekali tidak mengendahkan desakan pelaksanaan gencatan senjata. Serangan berterusan Israel mengakibatkan sistem penjagaan kesihatan Gaza lumpuh. Penduduk Palestin kini berdepan bencana kesihatan awam yang sangat membimbangkan. PBB mengesan 360,000 kes penyakit di tempat perlindungan yang menempatkan 1.9 juta orang. Israel didesak bertanggungjawab melindungi penduduk awam Palestin. Ini termasuk membenarkan penyaluran bantuan asas terutama perubatan ke Gaza tanpa halangan. Dalam pada itu, rejim Zionis menyatakan tenteranya mengalami kekalahan paling teruk pada pertempuran yang telah berlanjutan lebih sebulan selepas serangan yang memusnahkan Gaza. Pertempuran sengit dilaporkan masih berlaku di antara pejuang Hamas dan tentera Israel di utara dan selatan Gaza sehari selepas Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa gencatan senjata kemanusiaan disegerakan. Sementara itu, Hamas berkata keadaan itu menunjukkan tentera rejim Zionis tidak mampu bertahan lama di Gaza. Jelas jurucakap Hamas, semakin lama Israel bertahan di Gaza, semakin banyak angka kematian dan kekalahan akan berlaku. Perdana Menteri Ireland, Leo Varadkar berkata rejim Israel semakin hilang sokongan dunia susulan serangan kejam yang berterusan ke atas Gaza. Apa yang berlaku disifatkan sebagai bencana kerana konflik yang dicetuskan rejim itu menjejaskan keamanan. Beliau yakin sekutu terdekat Israel iaitu Amerika Syarikat juga mula meragui apa yang sedang berlaku di Gaza. Mengenai undian Perhimpunan Agung PBB untuk gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, beliau berkata ia penting dan Ireland menyambut baik usaha itu. Jelasnya hanya 10 negara kini berpihak kepada Israel dan apa yang berlaku di Gaza adalah bencana mutlak bagi rakyat Palestin dan mereka mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Ireland menyuarakan kebimbangan mengenai situasi semasa di wilayah yang terkepung itu dan menyifatkan keadaan berkenaan tidak boleh diterima. Jeda kemanusiaan segera di Semenanjung Gaza mesti dilaksanakan. Ini sehari selepas majoriti negara anggota PBB mengundi resolusi berkenaan pada Perhimpunan Agung PBB ANGA. Jurucakap ANGA Monica Grayli berkata Presiden Perhimpunan Agung Dennis Francis yakin keputusan pengundian tersebut merupakan kemenangan besar. 153 negara mengundi menyokong draft resolusi menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, manakala 10 menentang dan 23 berkecuali. Sementara itu, Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stefan Dujarric berkata penerimaan resolusi itu menghantar mesej jelas daripada masyarakat antarabangsa. Pihaknya akan terus menyokong dan mendesak gencatan senjata kemanusiaan secara terbuka mahupun tertutup. Bekalan air bersih antara impak konflik berterusan di Gaza. Penduduk terpaksa menggunakan air laut untuk kegunaan harian meskipun berisiko terhadap kesihatan mereka. 2.3 juta penduduk Gaza berdepan masalah tiada air bersih akibat serangan infrastruktur rawatan kumbahan dan kebanyakan telaga air telah musnah. Mereka tiada pilihan selain terpaksa guna air laut.
بملوا مي من البحر عشان للحمامات في الشمي ولا في اي حاجه عندنا. وانت شايف اليهود بيدوا الدار على الاولاد الصغار وعلى النسوان وعلى ما بيخلوا حاجه، ما بيخلوش حاجه ولا في اكل. بحكي لك جد مش مسخر، لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه. احنا الحين في الوسط عشان فيش عندنا ميه وعشان الحرب وبرضك بنيجي نعبي من هنا. برضك الميه هاي مش صحيه، بس احنا بنضلنا نحاول ان نجيب ميه عشان فيش ميه. Suruhanjaya Eropah EC menghempuskan sekatan dana kira-kira $10.8 bilion untuk Hungary. Penghampusan itu susulan pembaharuan dilakukan Hungary untuk meningkatkan kebebasan badan kehakiman sepenuhnya. Pesuruhjaya Keadilan EU, Didier Reynders berkata, perubahan itu sekaligus mematuhi ketetapan yang dipersetujui antara Hungary dan EC. Bagaimanapun, dana EU tambahan berjumlah hampir 12 bilion euro dan berbilion-bilion lagi dalam bantuan pemulihan COVID-19 kekal disekat. Kesatuan Eropah membekukan wang itu atas kebimbangan terhadap usaha pentadbiran Perdana Menteri Viktor Orban untuk tegakkan kedaulatan undang-undang dan perangi rasuah. Masih belum dapat dipastikan sama ada kelulusan dana itu akan memberi kesan kepada keputusan Orban untuk memveto keputusan ke atas Ukraine pada sidang kemuncak EU minggu ini. China menyelar tindakan Kanada menyokong Filipina berhubung insiden Laut China Selatan. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan Kedutaan China di Kanada, negara tembok besar itu menuduh tindakan Kanada sebagai campur tangan yang boleh mengancam kedaulatan di Laut China Selatan. Menurut kenyataan itu, Laut China Selatan merupakan kawasan beberapa negara dan tidak seharusnya dijadikan sebagai kawasan konflik oleh Kanada, Amerika Syarikat dan negara lain bagi mengejar kepentingan geopolitik masing-masing. Minggu lalu, Kanada dalam satu kenyataan mengecam tindakan yang diambil oleh China terhadap kapal Filipina di Laut China Selatan. Sebelum ini, Manila menuduh pengawal pantai China melepaskan tembakan meriam air terhadap sebuah kapal bekalan tentera Filipina yang dikatakan sedang dalam misi rutin bagi pembekalan semula dan penggiliran tentera di kapal perang berkenaan. China yang menuntut keseluruhan Laut China Selatan berulang kali menuduh kapal Filipina menceroboh kedaulatan negara tersebut. 4 Menteri Kabinet Jepun meletak jawatan hari ini. Ia susulan skandal sogokan dana politik dalam parti pemerintah, Parti Liberal Demokratik LDP. Ketua Setiausaha Kabinet Hirokazu Matsuno mengesahkan meletak jawatan bersama 3 menteri, Menteri Ekonomi dan Industri Yasutoshi Nishimura, Menteri Dalam Negeri Junji Suzuki dan Menteri Pertanian Ichiro Miyashita. Ketika bercakap kepada media, Matsuno turut mengumumkan peletakan jawatan penasihat khas kepada Perdana Menteri Michiko Yuno dan 5 timbalan menteri. Parti yang memerintah ekonomi ketiga terbesar dunia sejak beberapa dekad lalu itu berdepan dengan tuduhan sogokan sebanyak 500 juta yen. Virus polio telah dikesan dalam sampel alam sekitar dari 5 daerah di Pakistan. Kementerian Perkhidmatan Kesihatan, Peraturan dan Koordinasi memaklumkan 3 sampel dari 2 daerah di barat daya wilayah Balochistan, 2 dari barat laut wilayah Khyber Pakhtunkhwa dan 1 dari bandar pelabuhan di selatan Karachi. Kementerian itu berkata sistem pengawasan program polionya sangat berkesan dalam usaha negara itu untuk membasmi penyakit berkenaan. Berdasarkan pengesanan baharu itu, strategi bersepadu telah dirangka untuk kawasan berisiko tinggi polio. Tahun ini, Pakistan melaporkan 6 kes polio. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Pakistan adalah satu daripada 2 negara di dunia yang masih berlaku kes polio selain negara jirannya, Afghanistan.
Pfizer meramalkan jualan 2024 sebanyak $5 bilion Amerika di bawah jangkaan Wall Street. Ia berikutan permintaan yang merosot terhadap vaksin dan rawatan COVID sekaligus mendorong penurunan saham 7% dalam dagangan prapasaran. Hasil vaksin dan rawatan COVID memuncak pada $57 bilion kini dijangka menjadi $8 bilion pada 2024. Ia berbanding $13 bilion yang telah diramalkan oleh penganalisis iaitu turun daripada ramalan Pfizer kepada $12.5 bilion pada 2023. Ia juga meramalkan larasan keuntungan 2024 dalam julat $2.05 hingga $2.5 sesaham lebih rendah daripada jangkaan penganalisis sebanyak $3.16. Pfizer turut menaikkan sasaran pengurangan kosnya sebanyak $500 juta pada Rabu. Saham Pfizer yang telah turun lebih 44% setakat tahun ini, turun 7% dalam dagangan prapasaran dan bersedia menghapus lebih $10 bilion dalam pasaran modal jika kerugian berterusan semasa dagangan biasa. Kejohanan badminton jelajah dunia akhir 2023 di Hangzhou, China. Peluang bergu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia Su Huoyi ke separuh akhir semakin sukar apabila mencatat kekalahan kedua ketika bertemu bergu tuan rumah Li Yuchen Au Xuan Yi. Berlangsung di Gimnasium Olimpik Hangzhou, bekas juara dunia itu tampil dengan aksi cukup baik di set pertama apabila bangkit mencatat kemenangan 21-19. Pada set kedua, walaupun mendahului 12-7 pada satu ketika, gandingan negara itu gagal menamatkan perlawanan tewas 18-21. Memasuki set penentuan, kedua-dua bergu mempamerkan permainan yang cukup memberangsangkan dengan saling kejam-mengejam mata, namun tuah lebih memihak kepada gandingan Yu Chen Zhuan Yi. Berjaya berdepan tekanan ketika penentuan deuce, pasangan tuan rumah memastikan kemenangan 22-20 untuk menempah slot ke separuh akhir. Hoki Piala Dunia Remaja 2023, Dylan Lucier muncul wira Belanda selepas jaringan tunggalnya membantu Orange menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 dalam perlawanan klasifikasi tempat ke-5 hingga 8. Berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, aksi separuh masa pertama kedua-dua pasukan mengambil sikap berwaspada dengan memusatkan tumpuan kepada aspek pertahanan. Bersambung separuh masa kedua, jaringan padang cantik Dylan Lucier pada minit ke-36 meletakkan Belanda di hadapan. Meskipun Argentina terus mengadakan asakan termasuk beraksi secara power play bagi mendapatkan gol penyamaan, namun usaha mereka itu buntu. Belanda, pemenang pingat perak pada 1989, 2005 akan bertemu Australia pada Sabtu ini untuk penentuan tempat ke-5. Dunia 10 berakhir di sini. Saya Budi Shtawang Hanafi dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.